Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-puan, kenapa kita panggil COVID ini satu pandemik, iaitu dirancang, atau satu fake news, satu berita palsu? Seperti mana dengan banyak scam atau penipuan, dia akan gunakan benda yang mula dengan fakta yang benar, tetapi cara naratifnya, cara kesimpulan dia diolah adalah berdasarkan niat yang jahat. Contohnya kita dengar tentang Bitcoin, cryptocurrency, benda itu betul. Kita dengar dengan nombor judi, permainan saham dan sebagainya. Benda itu asas itu betul. Perkara itu betul. Tetapi cara diolah itu untuk niat membuat satu kepalsuan untuk menipu. Dan selalunya orang yang menipu atau berbohong ni, dia tak akan beritahu kita dengan fakta yang tak betul. Dia mula dengan fakta yang betul. Dia kata, ada satu virus ini. Ya, memang ada virus. Virus ini boleh membunuh. Ya, kadang-kala dia boleh membunuh. Contohnya virus AIDS. Tapi ada prosesnya. Tetapi bagi orang yang tak tahu, dia boleh masuk jarum lagi. Ramai orang mati sekali di Wuhan. Kita tanyalah bukti. Dan ramai daripada kita hanya tunggu berita dan mereka sebarkan berita. Meluas. Semua agensi berita, semua media saluran tunjuk mayat berkelimpangan di Wuhan. Yang akhirnya dibuktikan palsu. Tapi masa itu, manusia akan ikut emosi. Dia akan buat kesimpulan. Oh ya, semua agensi melaporkan. Semua sokmed melaporkan. Dan orang kita suka spam. Suka copy paste. Bila dicabar, kerana kamu beritahu 30 orang, kalau tidak, kamu akan sial. Kita buatlah apa yang disuruh. Padahal dalam Al-Quran, kita disuruh untuk periksa. Bila datang berita daripada orang fasik, wajib kamu periksa. Bila datang khabar tentang seorang wanita itu yang suci, tapi berlaku zina, kamu mesti minta dia saksi. 2 saksi atau 4 saksi. Dan kalau tak boleh bawa saksi, mesti bersumpah. Dan walaupun dia bersumpah, yang dituduh berhak mempertahankan diri, berhak mengeluarkan saksi atau bersumpah sendiri. Lepas itu serah kepada Allah. Tetapi cara syariat yang jelas, yang baik ini, yang menjaga kebenaran, menjaga daripada fitnah dajjal, tidak dilakukan. Tuan-puan, angkara ini dimulakan oleh golongan elitis, golongan kaya raya yang sering kali ada. Kita panggil the swamp, panggilnya paya, the swamp, atau the deep state, atau Illuminati. Saya tak kisah apa kamu pun panggil, kerana kita tak tahu nama dia. Wallahu a'lam. Dalam Quran, kita panggil Yajuj Majuj, kita panggil fitnah. Yang saya baca tadi, macam mana menghindarkan fitnah, ya. Dalam hadis yang sahih mutawatir sallallahu alaihi wasallam dikatakan tentang dajjal itu pendustaan, penipuan, dan dia boleh mengawal masuk semua negara. Jadi kita tak heran dia boleh masuk semua orang. Dan kita diberitahu tentang harta pemimpin pun, ulama pun. Ulama boleh diupah. Kita bukan asing bagi kita mengetahui bahawa ulama Samawi, Ahlu Kitab, Nasara, Padri, hatta ulama kita sendiri boleh jadi warisul Ahlu Kitab, bukan warisul Anbiya. Boleh diupah, boleh melakukan sesuatu yang haram kerana cinta dunia. Dan dikatakan mereka ni humbal masuk neraka juga. Ada nas yang jelas. Jadi kita boleh siasat. Siapa di belakang WHO? Kita kata Bill Gates. Kita kata orang yang paling kaya, yang tak ada kena-mengena dengan kesihatan, yang tidak ada satu kelulusan kesihatan, malah tidak ada kelulusan komputer. Dia ini seorang drop out, ya, daripada Harvard. Dia seorang genius marketing. Bukan dia programmer Microsoft, tu Paul Allen yang programmer dalam Microsoft. Dia pandai jual. Dia pandai jual ayat liuk, bukan dia jual Quran. Akhirnya dia dapat jual kisah vaksin beberapa tahun dulu. Ini semua kita boleh cari. Katakan kita tak percaya, katakan kita tolak, jangan kita percaya kepada kerajaan. Tetapi soalannya tuan-puan, sudah 9 bulan kita buat PKP. Yang kita nampak, ulama pun tak boleh harap, mufti pun tak boleh harap, menteri agama pun tak boleh harap. Mereka sendiri langgar SOP PKP. Mereka sendiri menjadi kluster kayangan. Mereka sendiri jadi kluster ini fakta. Bagaimana kita nak pegang cakap dia? Kita yang susah.
Kita yang ditindas. Tuan-puan, saya di Sandakan Sabah ni, tak jauh dari sini, macam-macam kes, salah laku, salah fakta, sampai orang bunuh diri, orang merusuh di Lahad tu, 1 juta makanan tidak sampai, dan sebagainya. Tak apa, kita ketepikan tu semua dulu. Demi untuk nyawa. Kita balik pada soalan, apakah pandemik ini benar ke tidak? Apa buktinya? Kita pergi pada virus ini. Virus, tuan-puan, kalau ikut kajian sains, ada kebaikan untuk tubuh badan manusia. Dia mencuci, macam penyakit denggi saya pernah kena. Dia mencuci darah kita sebenarnya. Sakit. Kalau kita tak boleh tahan, Allah tapis kita kembali kepada dia. Inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Allah hidup, yuhyi wa yumit, dan mematikan ikut ukuran dia. Ada yang dah terlalu tua, Allah kembalikan kepada dia. Kalau dalam keadaan wabak, dikira syahid. Ya? Dan ada yang meninggal dunia masa dalam kandungan. Allah jadikan dia sebagai anak yang akan bawa air kepada ibu bapanya masa di padang mahsyar. Allah menentukan segala sesuatu. Siapa yang sudah penyakit kronik, tak jaga makanan, tak halal thayyiban, Allah kembalikan kepada dia kerana dia sudah tak sihat. Dia tidak boleh produktif. Ini penentuan Allah, bukan penentuan manusia. Virus ini, tuan-puan, kalau ikut kajian sains, ada kelebihan dia, ada guna dia untuk menguatkan DNA kita. Ini fakta yang kita boleh kaji. Yang mereka katakan dia membahaya, statistik mereka menunjukkan 99.9% tak mati. Dia tak bahaya. Kamu tak buka tak pakai PPE, kamu peluk orang, kamu tidak akan mati. Bukan hamba royak. Sains, fakta dari KKM menyatakan Donald Trump sekeluarga pun kena, tidak mati. Boris Johnson pun kena, tak mati. Siapa lagi? Beratus jutaan seluruh dunia tak mati, 33 juta. Di Malaysia dikatakan 30,000 ke sekian banyak kena positif, 80% tak ada gejala. Sihat belaka, bayi, hampir tak ada satu pun meninggal dunia, melainkan dia ada lubang dalam jantung. Dia ada masalah. Kalau dibatuk-batuk, memanglah dia akan stres. Dan Allah kembalikan dia kerana mungkin dia tidak sempurna hidup. Kalau teruskan lagi dengan keadaan bukan cacat, hikmah daripada Allah SWT. Jadi tuan-puan, sekarang doktor-doktor kita menggunakan SOP berdasarkan sunnah siapa? Berdasarkan tata cara siapa? Kita jangan soalkan dia itu Islam ke bukan Islam. Kita soal kebenaran. Apa fakta mereka? Kenapa mereka nak teruskan lockdown? Kenapa Sweden tak lockdown? Sama juga result dia. Sama-sama positif, sama-sama mati, sama-sama sembuh. Dan dia tak perlu lockdown. Kenapa lockdown ni bahaya, tuan-tuan? Naratif palsunya ialah lockdown. Virus itu kita anggap betul. Katakanlah wabak pun. Orang berkelimpangan, mayat di sini sana. Sebenarnya wabak ini lebih kena kepada Barat. Barat ni ada Black Death, ada Spanish flu, ada bubonic plague. Mereka sentiasa meninggal dunia. Mereka tak sihat. Ini masalah antara Allah jadikan mereka. Bagi orang Asia sentiasa sembuh. Asia ni tidak ada wabak yang begitu membunuh berjuta orang. Tak pernah dalam sejarah. Ada, tapi cepat kita sembuh. Genetik kita mungkin bagus. Ya. Jadi, itu katakan wabak, tetapi tak pernah pun di lockdown sejarah manusia. Semasa Spanish flu bubonic, kita ada kuarantin. Kalau satu pulau itu ada penyakit, kita tak mau dia sampai kepada darat. Ya, tetapi sekarang penyakit ini sudah ada di darat, ada di pulau, ada di bukit, ada di kampung, di merata. Menurut Sweden, bodoh untuk kamu pergi buat tahanan border. Jangan bentikan ekonomi orang biasa tanpa sebab. Mereka nak hidup. Kalau saya seorang tua dalam rumah, saya ada anak cucu semua, lalu saya ini risiko tinggi. Apakah saya suruh semua orang duduk kat rumah, jangan keluar, jangan lockdown, memikirkan diri saya? Atau saya jaga diri saya kata, biarlah letak makanan semua bagi saya satu bilik yang selesa, kamu semua anak cucu keluarlah bertaburan ke muka bumi. Kulah hidup dengan biasa, bergembira. Satu hari, Cina Pek ni akan kembali kepada rahmatullah. Alhamdulillah. Tapi janganlah kamu juga turut ikut saya masuk kubur macam Fir'aun dalam piramid, dengan dia punya gundik-gundik, dengan dia punya orang gaji, dengan dia punya hamba semua. Masuk ditanam sekali dalam piramid. Itulah boleh katakan pandemik. Ini pandemik Fir'aun. Tak mau guna itu pun tak apa. Balik pada soal
apakah kengkangan ekonomi bagus untuk kita? Dia membunuh orang, tuan-puan. Ada orang bunuh diri. Dia menyebabkan satu fobia yang keterlaluan. Orang takut, terlalu takut. Lebih daripada segalanya. Sehingga dah lupa tentang Allah SWT. Kita sepatut takut hanya kepada Allah. Dia yang hidup dan mematikan, dan ini semua asbabnya. Kita tidak tolak sains, tuan-puan. Ikut sains, ikut kesihatan dan perubatan, 7,000 orang meninggal dunia setiap tahun dengan kemalangan jalan raya. Kenapa kita tak buat SOP kelajuan tidak boleh 5 km sejam? Apakah kita tak sayang 7,000 pembawa kereta dan motosikal mati setiap tahun? Kenapa kita tidak haramkan gula? Daripada kita lockdown ni, haramkan gula kerana darah tinggi, diabetes, gemukkan, kencing manis membunuh, dan kanser membunuh 23,000 orang Malaysia setiap tahun. Kamu tak sayang 23,000 orang? Tak sayang 7,000? Semua sekali itu baru 30,000, itu baru berapa penyakit. Ada banyak lagi AIDS, ya. Ada lagi stres, penyalahgunaan dadah dan alkohol, bunuh lagi ramai orang. Jadi tuan-puan, kita baru meninggal dunia 300, kita lockdown seluruh negara. Habis ekonomi kita, rugi 2 lebih bilion setiap hari. Ini fakta ekonomi. Sekarang kita berhutang 1.2 dan menuju 1.3 trilion ringgit. Tuan-puan, ini menjahanamkan ekonomi kita, cara hidup kita, cara solat kita, sunnah kita, agama kita, semangat spiritual kita, semua dihancurkan. Kita jatuh tangan atas satu kuasa yang tak tahu. Pemerintah kita pun kata tak tahu. Kita tanya KKM, dia tak tahu. Tanya ulama kita, semua tak tahu. Kalau dia tahu, dia akan keluarkan satu pengajian, satu soal jawab yang lebih terang. Tapi semua dia kata, nak flatten the curve. Semua ikut Koala WHO. Mula dia kata flatten the curve. Takut ada spike. Takut hospital kita tak cukup tempat. Takut kita tidak cukup alat pernafasan. Takut kita punya ICU tak cukup bilik. Takut kita katil. Tak cukup hospital, tak cukup jururawat, tak cukup doktor. Jelas itu pembohongan. Jelas itu pembohongan. Sampai Amerika, sampai New York, tak ada hospital yang penuh. Malah terlalu kosong. Ya. Dan kita di sini disandarkan di hospital di KK ni, di masa saya di Bangkok, merata kita tengok hospital kosong. Yang penuh hanya orang yang positif, yang tak ada gejala. Mereka boleh duduk di rumah. Sebenarnya tidak ada penyakit, tuan-puan. Mana buktinya orang sakit? Sendiri pun tak boleh tunjuk bukti. Jadi tuan-puan, bila dah tahu pembohongan itu ialah untuk flatten the curve, sebenarnya tak wujud pun spike, mereka tukar naratifnya. Siapa yang tukar? WHO. Kita KKM ikut saja. Menteri kita ikut saja. Iaitu apa objektif kedua? Kita perlu sifar. Okey? 3 bulan lockdown. Padahal bulan pertama dah tahu tidak ada spike. Dah curve itu tak ada. Berapa? 10, 2, 3, tak sampai 100. 2-3 bulan. Lemahkan tubuh badan kita. Duduk rumah sehingga lemah. Lepas itu apa jadi? Dia cakap, sekarang nak bagi sifar. Masuk 3 bulan, PKPD lah habis, PKBB. Sampai. Jadi, apa jadi? Nak sifar-sifar, nak satu. Sehingga Sabah ini sifar, tuan-puan. Sifar kosong. Semenanjung pun kosong. Tiba-tiba ada PRN, mendadak balik naik. Macam mana daripada kosong dia boleh jadi 100, 200, 500, 1000? Macam mana? Menunjukkan alat saringan tu pun ada masalah. Kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif. Dan dia test kena cucuk sampai ke hidung. Bukankah dia berada di tangan? Bukankah dia berada di kawasan mulut? Bukankah kita tutup pelitup lutut, halang dia daripada kena pada orang? Bukankah kita jarak 1-2 meter? Ada yang kata sampai 4 meter kerana dia boleh travel jalan melalui udara 2 jam atas permukaan sampai 2 hari. Kenapa nak cucuk sampai hidung dalam tu? Dia nak cari DNA. Siapa nak DNA tu? Apa yang dia nak tahu tentang DNA kita? Ini semua timbul persoalan, tuan-puan. Jadi, virus itu betul, DNA itu betul.
cara dia salah, naratif dia salah, jalan cerita dia salah. Kita mesti bijak tuan-puan. Allah pun suruh kita gunakan akal. Tidak ada satu pun perkara dalam Islam ini tak guna dalil. Beriman kepada Allah wa Rasul bukan bermakna kita gantung dalil atau kita gantung akal. Malah Allah itu tidak berlawanan dengan rasional. Rasional lah macam mana pun Allah tidak takut kerana dia yang mencipta rasional. Dia mencipta usuluddin. Dia mencipta usul falsafah, usul kejadian makhluk dan sebagainya. Tuan-tuan, bila dah jelas saringan itu tak betul, naik 1,000 semua, rugilah semua 7 bulan kita buat PKP. Sekarang masuk bulan ke-9. Saya dah duduk 2 bulan di Sabah ini. Masih meningkat lagi. Macam mana virus yang dikatakan mati dalam masa 14 hari, atau 30 hari, atau 2-3 bulan, bulan ke-9 masih hidup. Menunjukkan ini semua kepalsuan. Ini semua pandemik. Jadi tuan-puan, sekarang mereka sudah longgarkan syarat balik. Dah boleh duduk kat restoran. Dah boleh buka kedai-kedai. Walaupun PKP di Sabah ini dan juga di Selangor. Ya. Duduk kereta masih 2 orang saja. Padahal sekeluarga ini duduk peluk cium sini tak ada masalah. Tak percaya pada rakyat. Inilah kejejajan ni bagi kita hilang kepercayaan pada diri sendiri. Masjid masih, sekarang dia dah cakap buka balik. Tapi masih penjarakan. Ini kerana pressure daripada orang. Jadi kita mesti terus berikan tekanan supaya ada satu Suruhanjaya bebas menyiasat sebenarnya siapa yang buat pandemik penipuan ini. Sekarang naratif paling akhir sekarang dia sudah tukar, bukan lagi nak sifar kerana mustahil nak sifar. Sampai 2025 WHO kata masih ada. Kamu nak lockdown sampai 2025, berapa ramai yang akan sudah mati, sudah jadi mayat hidup, sudah macam zombie. Apa naratif yang terakhir? Apa sekarang matlamat yang diberikan kepada kita yang terakhir? Tunggu vaksin. La haula quwwata illa billah, tuan-tuan. Vaksin dalam sejarah pembikinan vaksin, AIDS, yang virus AIDS ni berpuluh tahun, 40 tahun pun tak ada vaksin. Tak ada vaksin. SARS 13 tahun dulu pun tak ada vaksin. Tiba-tiba SARS-CoV-2 ini boleh ada vaksin dibuat oleh Bill Gates dalam masa 9 bulan. Kamu nak percaya ke? Tak mau, saya tak mau ambil. Tetapi tuan-puan, mereka menurut WHO dipaksa atas kita, wajib ambil. Dia peruntukkan 3 bilion. Siapa yang suruh dia peruntukkan? Kabinet mana yang luluskan? Tidak boleh disoalkan pun dalam parlimen. Ini adalah deep state. Saya tak percaya lu mati ke deep state. Tapi ini ada tangan penyaga yang paksa kita buat. Mesti ada satu habuat. Mesti ada satu rasuah. Mesti ada satu pertukaran yang menguntungkan ahli politikus yang meluluskan ini. Vaksin ni tuan-puan, walaupun ada, sains sendiri menyatakan virus ini mutasi setiap tahun. Ada strain yang baru. Dia mutasi dalam babi di Denmark itu sekarang masuk balik manusia dan sudah merebak. Wave kedua. Vaksin tak guna. Vaksin pun dibuat daripada virus itu yang dilemahkan. Dan dikatakan virus ini terlalu membahaya. Sungguh membahaya. Tetapi tak ada gejala. Perlu dites cucuk sampai ke hidung. Kalau diambil suhu tu pun dah tahu. Tak ada suhu pun ada virus. Sentuh tu akan melakukan transmisi virus. Apa cerita ni? Cerita Quran ni semua logik belaka ni cerita. Ni karut belaka. Sains konon, PhD konon, doktor konon, Tan Sri konon. Semua ini kepada saya dengar macam khurafat, macam bomo jin yang tak guna punya. Pelajaran tinggi-tinggi, inilah lagi munafik. Kerana mengaku dia tahu, mengaku dia beriman, sebenarnya dia ketawa di belakang kita, dia menipu Allah wa Rasul, tapi Allah akan balikkan penipuan dia. Tuan-puan, vaksin ini, naratif dia, sebab dia yang terakhir, jaga tuan-puan. Bukan saya anti vaksin. Mereka akan tuduh kita anti vaksin. Kita bukan anti vaksin. Kita nak tentukan vaksin itu tak berbahaya itu saja. Kerana masuk badan kita. Sejak masuk badan kita, kita periksa tu halal ke haram. Sampai DNA pun, kalau ada DNA babi, kita maki orang. Kita campak keluar. Rasuah kita tak campak. Tak apa, ini cerita lain. Vaksin tuan-puan, halal ke tidak, kita nak tengok fatwa dia. Kita nak tengok kandungan dia. Kerana dalam Islam, kita siasat sampai lubang cacing tuan-puan. Sekian saja. Ini saja pesanan saya. Saya harap diviralkan kerana kalau ini baik. Tak baik, padamkan, deletekan. Tapi kalau baik, harap ditularkan dengan salawat atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim.
kita berdoakan, Allahumma fir lana warhamna wadina afina fu'ana, Allahumma fir lil mu'minin mu'minat muslimin muslimat dan juga doa untuk keluarga tuan rumah ni yang sudi memberi saya duduk kerana saya tak dapat balik ke Semenanjung. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.